Konflik Asia Barat, Malaysia terus pantau situasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Perkembangan konflik Asia Barat hanya memberi kesan kecil terhadap ekonomi Malaysia. Menurut Perdana Menteri, indeks petunjuk pasaran di Bursa Malaysia hanya turun sedikit yang mencerminkan tren serantau. Bagaimanapun, perkembangan semasa itu akan terus dipantau kerajaan Madani dengan teliti serta mengambil langkah proaktif untuk memastikan keselamatan, kebajikan dan kesejahteraan rakyat kekal terjamin. Dalam pada itu, sesi mesyuarat khas Sidang Majlis Keselamatan Negara 2 hari berturut-turut bagi membincangkan situasi di Asia Barat turut mendesak rejim Zionis Israel tidak melakukan tindakan balas yang boleh memburukkan lagi ketegangan. Malaysia turut menggesa gencatan senjata berkekalan mesti diwujudkan di Gaza untuk membolehkan bantuan kemanusiaan disalurkan. Selain menyeru masyarakat antarabangsa memberi tumpuan kepada isu itu sebagai kunci penyelesaian serta-merta yang adil terhadap perbuatan tidak berperi kemanusiaan di Gaza. Malaysia katanya akan menghantar sumbangan terbaru sebanyak 100 kontena yang dijadual berlepas pada 27 April ini. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT sentiasa memantau isu pergolakan di Asia Barat dan kekal berhubung dengan Kedutaan Besar Malaysia di Tehran, Iran dan Jordan. Pemantauan dilakukan KPT secara langsung menerusi Pejabat Edukasi Malaysia di Jordan dan Dubai. KPT dalam kenyataan memaklumkan akan berbincang dengan pihak berkaitan untuk tindakan lanjut, termasuk keperluan membawa pulang pelajar dari negara terlibat. Setakat ini, seramai 1,872 pelajar berada di Jordan, 37 di Syria dan 8 di Iran. Tiada pelajar Malaysia di Lubnan dan Iraq. Rakyat Malaysia, khususnya pelajar di negara terbabit, dinasihatkan untuk terus bertenang, sentiasa berwaspada dengan situasi semasa dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Konflik di Asia Barat akan beri kesan kepada pergerakan harga minyak mentah dunia serta kadar inflasi global jika terus berlanjutan. Penganalisis ekonomi berpandangan situasi itu akan turut menyumbang peningkatan kos import. Ini akan memberikan kesan kepada barangan yang kita import dari luar negara, terutamanya barang makanan, kerana kenaikan dolar itu sendiri, dan juga dijangkakan akan berlaku kekacauan dari segi pengangkutan ataupun logistik, di mana terusan Suez ataupun di Laut Merah itu yang merupakan kawasan panas berlakunya krisis sekarang di antara beberapa negara dan yang termasuklah Israel, akan memberikan kesan kepada kos pengangkutan. Permintaan terhadap mata wang dolar Amerika Syarikat pula diunjur meningkat, memandangkan unit negara maju itu dianggap sebagai mata wang yang selamat. Di sebalik ketidaktentuan itu, beliau yakin aktiviti ekonomi domestik berupaya menampan kejutan luaran dan akan terus memacu pertumbuhan ekonomi Malaysia tahun ini. Dalam pada itu, situasi tegang terbabit juga menyebabkan ekonomi Asia Pasifik APEC dan global dijangka menerima kesan riak daripada harga minyak yang lebih tinggi. Moody's Analytics menjelaskan, menjelang insiden konflik Iran-Israel Jumaat lalu, minyak mentah West Texas Intermediate didagangkan antara 85 dan 90 dolar setong. Harga minyak boleh mencecah hingga 100 dolar setong seandainya Israel melakukan serangan balas. Impaknya ekonomi APEC yang kebanyakannya merupakan pengimport minyak terdedah kepada risiko lonjakan minyak global. Selain peningkatan inflasi melalui kos tenaga dan bahan api lebih tinggi serta pertambahan kos pengeluaran dan kos pengangkutan. Tahap keselamatan di semua pintu masuk negara terkawal. Jaminan itu diberi Kementerian Dalam Negeri. Rakyat juga diminta tidak perlu bimbang kerana agesi keselamatan termasuk PDRM ditugaskan di semua lokasi bagi mempertingkat kawalan dan penguatkuasaan. Saya percaya PDRM
sedang menangani isu ini dengan bersungguh-sungguh dan langkah-langkah sebagaimana diumumkan oleh Ketua Polis Negara, terutama sekali untuk meningkatkan tahap kawalan di pintu sepadan. Saya harap kita beri kepercayaan kepada PTRM untuk mengurus isu ini. Isu ini bukan pertama, dah banyak kes-kes besar boleh ditangani dengan baik. Suspek lelaki yang melepaskan tembakan di Balai Ketibaan KLIA Terminal 1 ditahan di Jalan Bayam Kota Baru petang tadi akan direman esok. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zim berkata, suspek berusia 38 tahun itu akan dibawa ke Mahkamah Kota Baru bagi mendapatkan perintah tahanan reman. Pihaknya sedang mengumpulkan maklumat dan bakal mengadakan sidang media esok. Lepas reman tu besok baru kita buat PC So buat masa ni, hari ni kita akan proses dulu suspek yang kita tahan tadi. So beliau dalam keadaan yang sihat, alhamdulillah. Dan besok setelah kita kumpul segala maklumat yang kita perlu, kita boleh kongsikan sedikit dengan masyarakat dia. Ya. Terdahulu, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin mengesahkan suspek Hafizul Harawi ditahan kira-kira 3 petang tadi selepas lebih 36 jam melarikan diri. Dia dipercayai melepaskan 2 das tembakan dengan satu daripadanya terkena pengawal peribadi kepada isterinya. Dalam pada itu, Ketua Polis Selangor Datuk Husin Omar Han memaklumkan setakat ini 11 keterangan saksi kejadian tembakan di KLIA telah diambil. Beberapa saksi lagi akan dipanggil melibatkan ahli keluarga dan rakan perniagaan. Selain itu, langkah keselamatan di lapangan terbang dipertingkat termasuk meletakkan mesin imbasan dan penutupan lorong. Skuter elektrik juga akan digunakan bagi memperluas kawasan rondaan. Sama ada ketibaan ataupun departure tingkat 5 dan tingkat 3 tu kan. Lorong yang paling hampir dengan pintu masuk tu dia punya risiko dia tinggi lah. Orang boleh parking dan dia boleh masuk, sama ada dia buang something, yang tu yang risiko dia tinggi. So lorong yang ke dalam tu patutnya tidak dibuka kepada orang awam. Ini cadangan daripada pihak polis dulu lagi. 5 lelaki warga Indonesia diperkas bersama bot kayu tanpa nombor pendaftaran di perairan Johor Timur. Suspek berusia 31 hingga 53 tahun dipercayai terlibat dalam kes mencuri besi buruk dengan nilai keseluruhan rampasan kira-kira RM20,000. Terdapat juga ada kejar mengejar dan kita dapat berjaya menahan bot tersebut di kedudukan 3.6 batu selatan Tanjung Penyusup, tak jauh daripada tempat kejadian. Dan semasa diiring ke pos maritim Pengerang, bot tahanan telah mengalami bot yang telah kami tahan telah mengalami kebocoran dan telah tenggelam pada kedudukan 2 batu nautika daripada Tanjung Bulat. Selain faktor sempadan dekat dan nilai barangan, modus operandi yang digunakan kumpulan berkenaan sama seperti kejadian lalu dengan menyasarkan bot atau kapal bergerak perlahan. Kesemua suspek direman 14 hari bermula hari ini untuk tindakan lanjut. Di Baling, Kedah, polis terpaksa melepaskan 5 das tembakan bagi menghentikan kenderaan dinaiki 4 pendatang asing tanpa izin parti berhampiran Jabatan Kuala Pegang awal pagi Isnin. Bagaimanapun, 2 suspek warga tempatan yang bertindak sebagai pemandu dan penumpang hadapan berjaya meloloskan diri. Ketua Polis Daerah Baling, Superintendent Syamsuddin Mamat dalam kenyataan memaklumkan
Salah seorang daripadanya berjaya ditahan di stesen bas Creek menerusi ops kesan petang tadi. Kesemua parti termasuk 3 wanita berusia lingkungan 23 hingga 39 tahun dipercayai dibawa masuk melalui Kelantan, tidak mempunyai dokumen pengenalan diri dan perjalanan yang sah. Sementara itu, di Sarawak, aktiviti penyeludupan minuman keras di sektor Op Jaga Kawan Bakalan ditumpaskan Tentera Darat TDM. 8 karton minuman keras pelbagai jenama bernilai RM1,200 ditemukan pada jarak 500 meter dari sempadan Indonesia. Sel Operasi Media Markas Pemerintahan Medan Timur Tentera Darat memaklumkan sepasukan anggota TDM dan Tentera Nasional Indonesia Angkatan Darat ketika itu sedang melaksanakan penugasan rondaan di Kampung Punang Kelalan Bakalan. Anggota terbabit menemukan bungkusan hitam mencurigakan yang mengandungi barang seludup. Kesemua barang rampasan diserahkan kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia untuk tindakan lanjut. Padah mengugut dan mencederakan isteri. Seorang lelaki diberkas di kediamannya di Kampung Alai Creek. Ketua Polis Daerah Superintenden Zulkifli Mahmud berkata suspek berusia 42 tahun itu ditangkap susulan laporan dibawa mangsa selepas berjaya melarikan diri daripada suspek. Siasatan mendapati mangsa diikat suspek ketika tidur sebelum mengacukan sebilah pisau dan menuduh mangsa berlaku curang. Mangsa berjaya melarikan diri ketika berpura-pura ingin ketandas dan terus ke balai polis membuat aduan. Mangsa berusia 35 tahun dihantar ke Hospital Greek untuk pemeriksaan lanjut dan mendapatkan rawatan. Penganggur mengaku tidak bersalah atas 2 pertuduhan melakukan amang seksual terhadap adik kandung perempuan berusia 17 tahun pada 6 dan 8 April lalu. Kertas pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Nik Habri Muhammad. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh berusia 37 tahun didakwa melakukan ambang seksual bukan fizikal, iaitu menyebabkan mangsa memerhati atau mendengar visual aktiviti yang bersifat seksual di sebuah lorong di Lorong Tanjung, Jalan Long Yunus, Kota Baru pada 6 April lalu. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa melakukan amang seksual fizikal dengan memegang tangan mangsa di lokasi sama pada 8 April. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin. 6 Mei ditetapkan tarikh sebutan semula kes. Sementara itu, di Mahkamah Magistrate Kuala Pilah, pemandu lori berdepan 3 pertuduhan iaitu cubaan membunuh anggota polis termasuk 2 lagi kesalahan trafik di Jempol minggu lalu. Tertuduh Muhammad Hasrul Nizam Hasim, 21 tahun, mengaku tidak bersalah. Berdasarkan pertuduhan pertama, tertuduh cuba menyebabkan kematian anggota polis selepas bertindak melarikan diri daripada ditahan dengan cara menghimpit dan cuba melanggar motosikal yang dinaiki anggota tersebut sehingga terbabas. Perbuatan dilakukan pada 9 April lalu di kilometer 5 Jalan Serting Tengah Keratung di Jempol. Selain itu, tertuduh didakwa memandu lori dalam keadaan melulu dan berbahaya serta kesalahan memandu lori tidak cermat dan cuai hingga melanggar motosikal. Mahkamah menetapkan jaminan RM18,000 serta perlu melapor diri di Balai Polis berhampiran setiap bulan. Tarikh pengurusan kes dan lantikan peguam pada 6 Mei. Kes perbicaraan penyelewengan dana SRC International. Saksi ketiga pendakwaan Datuk Syahrul Azral Ibrahim Halmi memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa beliau disekat keluar negara walaupun tidak ditahan pihak berkuasa berkaitan urus niaga syarikat itu. Bekas pengarah SRC International Sendirian Berhad ini memberi keterangan selaku pihak ketiga dalam kes saman sivil RM1.18 bilion SRC International terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak dan bekas ketua pegawai eksekutifnya Nik Faisal Arif Kamil. Sebelum ini, dalam perbicaraan 1MDB, Datuk Syahrul Azral memberi keterangan bahawa sekatan perjalanan ke luar negara hanya dikenakan ke atasnya dari Julai 2018 hingga awal 2020.
Dalam kenyataan saksinya, Syahrul Azman menjelaskan bahawa beliau tidak pernah didakwa atas barang kesalahan berkaitan kerugian dan kerosakan dialami SRC International. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Ahmad Fairuz Zainul Abidin bersambung Rabu ini. Tular kononnya Taikun Beras kau untung lebih RM6 juta sehari melalui kegiatan tukar kampit beras tempatan kepada beras import. Seorang aktivis pembangkang yang memetik laporan sebuah media beri bayangan kononnya perbuatan terbabit dapat restu Putrajaya. Semakan pasukan betul mendapati tuduhan terbabit tak berasas. Hakikatnya, tiada perkara seumpama berlaku. Ini kerana pemantauan rapi dan aktiviti penguatkuasaan yang kerap sentiasa dilaksana. Berita palsu berkenaan juga pernah dinafikan Agensi Kawal Selia Padi dan Beras. Itu andaian daripada orang ramai lah mengatakan benda itu berlaku. Sebenarnya tiada ada rasmi daripada mana-mana orang ramai. Even though walaupun yang buat TikTok, tetapi dia tidak buat aduan rasmi di mana kilang mana yang berlaku dan di lokasi mana yang berlaku. Henti sebar fitnah, tak perlu jaja cerita tak betul. Selain timbulkan kegusaran, ia juga adalah jenayah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Kelewatan pembinaan kolam selam tempur di Kem Iskandar Mersing. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan pihak bertanggungjawab menjelaskan punca kelewatan siap yang sepatutnya selesai Disember 2022. 6 kali lanjutan masa telah dipohon pihak terbabit dan hari ini Seri Paduka mendapati papan tanda projek di tapak pembinaan pula dirobohkan. Sultan Ibrahim yang juga Kenal Komandan Grup Gerak Khas GGK mahu perkara itu diperjelaskan oleh JKR Johor dan Jurutera Daerah Mersing selain menitahkan papan tanda berkenaan dipasang semula. Majlis pecah tanah kolam itu disempurnakan oleh Sultan Ibrahim pada Mei 2018. Fasilitas tersebut amat diperlukan anggota 21 GGK bagi meningkatkan kompetensi individu dan tim khususnya dalam menangani ancaman daripada domen maritim. Parlimen Malaysia dan Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNDP bersetuju memperbarui kerjasama merangkumi sistem jawatankuasa pilihan khas di Dewan Rakyat, juga pengukuhan institusi legislatif, pembinaan kapasiti dan pembangunan belia sehingga 2025. Pembaharuan kerjasama ini diperkukuh berdasarkan kejayaan usaha sama antara UNDP dan Parlimen Malaysia dari 2019 hingga 2023. Ia hasil perbincangan antara pentadbir bersekutu UNDP Hauliang Shu dalam kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul di Parlimen. Perbincangan turut menyentuh isu pengukuhan sistem tadbir urus dan pemerkasaan parlimen serta isu alam sekitar, perubahan iklim dan kemiskinan. Kira-kira 3,000 sekolah di seluruh negara diklasifikan sebagai sekolah kurang murid. Bagi melancarkan pengendaliannya, beberapa polisi dirangka Kementerian Pendidikan. Antaranya pelaksanaan kelas bercantum pelbagai grade, penggabungan dan pemindahan atau penempatan semula sekolah berkenaan. Termasuk HKC Ekwa, Pulau Pinang, HKC Kainang, Sarawak, HKC Puichi, Kedah yang telah pun memulakan persekolahan baharu di lokasi baharu. Manakala bagi pencantuman kelas pelbagai grade, ia melibatkan murid tahun 2 dengan 3 dan tahun 4 dengan 5 di sekolah dengan enrolment 30 murid dan ke bawah. Fenomena El Nino ketika ini semakin lemah dan dijangka bertukar kepada fasa neutral sehingga sekitar Mei atau Jun. Fasa La Nina pula dijangka bermula sekitar Ogos dan September.
jadi lebih sejuk. Menurut pengarah bahagian sains atmosfera dan pembenihan awan Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin, fenomena El Nino yang melanda dunia dengan intensiti kuat bermula Disember lepas menyebabkan negara mengalami peningkatan suhu sekitar 0.5 hingga 1.5 darjah Celsius. Bagaimanapun, kini beberapa kawasan mengalami intermonsun yang menerima hujan pada petang atau malam. Kita dah masuk kepada orang kata intermonsun ataupun musim paling monsun. Secara amnya cuaca di belah pantai barat Semenanjung ianya akan menerima lebih hujan pada petang ataupun awal malam. Tapi tidak pada kawasan orang kata di pantai timur Semenanjung. So dengan cerita lain kita akan menjangkakan bahawa suhu melebihi 35 darjah Celsius ni akan terus berlaku pada bulan Mei, pada April dan Mei, terutamanya di negeri-negeri di pedalaman Pahang seperti Jerantut, Raub dan juga di pedalaman Kelantan seperti Gomesang. InsyaAllah di negeri-negeri pantai barat keadaan ini akan beransur-ansur baik. Pembenihan awan di beberapa kawasan turut dilaksana untuk meningkatkan paras air empangan bagi kegunaan domestik dan pertanian sekaligus menurunkan suhu. Banjir di Melaka pulih sepenuhnya apabila semua 3 pusat pemindahan sementara PPS ditutup. Penduduk terjejas juga sudah pulang ke kediaman masing-masing. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Melaka memaklumkan PPS terakhir ditutup ialah PPS Balai Raya Bukit Balai di Alor Gajah yang tutup pada pukul 3 petang tadi. Manakala PPS SK Durian Tunggal ditutup 1 tengah hari. PPS Dewan Japarun Air Keruh pula ditutup pada pukul 11 pagi tadi. Banjir di Melaka bermula petang semalam menjejaskan 11 kawasan di Melaka Tengah dan Alor Gajah. Gula-gula ginseng Kinggu yang dikesan mengandungi tadalafil didapati tidak mematuhi kehendak pelabelan di bawah Peraturan Makanan 1985. Kesalahan itu dikesan selepas Kementerian Kesihatan menjalankan siasatan serta saringan awal melalui program keselamatan dan kualiti makanan. Siasatan dan saringan awal ke atas produk yang dijual secara dalam talian mendapati produk tersebut tiada nama dan alamat pengilang, pembungkus, pengedar serta tiada empunya hak untuk mengilang termasuk pengimport. Sehubungan itu, pihak platform jualan dalam talian berkaitan diarah memadam kandungan iklan dan penjualan produk tersebut serta-merta. Berhubung penggunaan tadalafil dalam produk itu, tindakan penguatkuasaan telah diambil ke atas syarikat dan produk terlibat di bawah Seksyen 13 Akta Makanan 1983. Syarikat Pengendali Air Johor Ranhil SAJ diminta beri notis pemberitahuan gangguan bekalan air awal sebagai persiapan penduduk menyimpan air terutama ketika musim perayaan. Tindakan itu bagi memastikan isu yang membelenggu penduduk termasuk di Felda Bukit Permai, Kulai sejak 9 April lalu tidak berulang. Sepatutnya Ranhil SAJ adalah sebuah syarikat swasta. Dan tentulah perkara-perkara ini mesti ada pelan jangka pendek, jangka sederhana, jangka panjang. Alasan kita tidak boleh terima pasal ini adalah syarikat swasta. Dan tentulah perkhidmatan swasta mesti lebih baik seperti sebelumnya. Tapi di kawasan Dun Bukit Permai ini nampaknya kali ini mereka senang cakap gagal dalam merancang untuk tindakan jangka pendek ini. Sehingga kini 168 unit rumah terpaksa bergantung kepada inlet injection ke paip bomba sekitar untuk mendapatkan bekalan air. Macam kampung Agas ni memanglah biasa sebab dia air disapot oleh SJ hantar kumar-kumar. Tapi yang saya sedih ni pada waktu pagi raya hari tu air terus kosong setitik pun tak keluar dengan tak ada angin. Di mana perginya air itu? Jadi saya pun jenuh jugalah untuk kita nak memberi
pendapat kepada orang kampung supaya bertenang terlebih dahulu. Jadi kita akan usulkan supaya lori-lori tangki dapat menyalurkan. Tapi alhamdulillah pada raya pertama tu dalam pukul 2 sehingga pukul 12.30 malam dia salurkanlah lori tangki. Saya tak nampak ada kejayaan untuk mengatasi masalah ni. Itu sebab tu saya pun komen jugalah dekat medsos mana-mana tu. Saya minta supaya dia kaji benar-benar sebenarnya apa masalah air ni sebenarnya puncanya apa. Tu. Jadi kita tak tahu. Orang kampung tanya pun kita tak nak cakap. Bila kita cakap mengikut apa yang diberitahu, tapi tindakan yang dia buat tu gagal. Dan terus sehingga hari ini pun tak ada penyelesaian. Itu yang kita rasa kecewa lah. Tiga atlet berbasikal trek negara termasuk Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang secara tidak rasmi layak ke Sukan Olimpik Paris Julai ini. Perkara itu disahkan Setiausaha Agung Persekutuan Berbasikal ASEAN ACF, Datuk Amarjit Singh Gill. Dua lagi pelumba yang layak adalah Muhammad Shah Firdaus Zahrom dan Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri. Setakat ini, atlet terjun Bertrand Rodrik Lises, Nur Shazri Muhammad Latif Pelayaran, Jonathan Wong menembak telah mengesahkan tempat di Paris. Turut tersenarai Ariana Nurdania Muhammad Zairi memanah, Nur Aisyah Muhammad Zubir berbasikal lebuh raya dan Muhammad Anik Kasdan angkat berat. Ini merupakan penampilan sulung di tamasya terbesar dunia buat Nurul Izzah Izzati jika dia berjaya memperoleh slot di Olimpik. Piala Asia Bawah 23 2024. Semua perlawanan saingan AFC yang berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei ini bakal menggunakan teknologi Video Assistant Referee VAR. Perkara itu disahkan oleh Konfederasi Bola Sepak Asia AFC selain bakal menerapkan peraturan tambahan masa berdasarkan masa sebenar yang terhenti ketika perlawanan. Selain itu, AFC akan memperkenalkan peraturan untuk memberikan kad kuning dan merah atas pelbagai bentuk salah laku. Saingan AFC B23 tahun edisi 2024 ini disertai sebanyak 16 pasukan untuk bertanding. 3 pasukan akan layak secara automatik ke Sukan Olimpik 2024, manakala satu lagi pasukan akan bersaing dalam pusingan kalah mati. Skuad Harimau Melaya B23 kendalian Juan Torres Garrido terus fokus menjalankan latihan persiapan menentang Uzbekistan pada 17 April ini, diikuti dengan menentang Vietnam pada 20 April. Menjelang kejohanan 7 sebelah Asia Tenggara C7S 2024, pasukan rugby 7 sebelah lelaki kebangsaan sedia menghadapi cabaran pada kejohanan yang akan berlangsung di Singapura pada 2 hingga 3 Mei ini. Ketua Jurulatihnya Nik Safwan Ismadi Nikman berkata, satu perlawanan persahabatan dengan Singapura akan diadakan pada 20 April ini bagi memantapkan lagi pasukan. Menurutnya, tempoh latihan yang singkat tidak menjadi alasan bagi pasukan negara mempamerkan aksi cemerlang. Dengan prestasi yang ditunjukkan semasa latihan, prestasi pemain-pemain menunjukkan satu impak yang positif dan saya rasa kita boleh memberikan satu target yang terbaik untuk pasukan pada tahun ini. Sekian berita tengah malam dari Sungai Kesegara Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum dan selamat malam.